Baik, untuk pembukaan pada malam ini adalah saya nak tunjuk satu doa. Dia bukan doa, dia adalah dipanggil al-akhlaqul fil Quran, makarimul akhlaq fil Quran. Makarimul akhlaq fil Quran ni adalah perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita, perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita, ataupun adab-adab akhlak yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyak sebenarnya. Jadi saya rasa sangat menarik lepas habis doa ni kita sambung dengan makarimul akhlak fil Quran ni, ataupun benda-benda ataupun akhlak-akhlak yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Contohnya kita ambil dekat sini. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bitahayyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu memberi salam penghormatan, fahayyu bi ahsani minha, dan jawablah salam tersebut lebih baik daripada kita terima. Contohnya adalah orang memberi kita salam, Assalamualaikum, kita perlu menjawab lafaz sekurang-kurangnya Waalaikumsalam, dan lebih baik ni au rudduha, dan lebih baik bi ahsani minha au rudduha, maksudnya adalah Waalaikumsalam warahmatullah. Yang tu. Gitu lah. Tapi kalau orang tu dah bagi Assalamualaikum warahmatullah, jadi kita kena jawab paling kurang apa yang orang tu bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang paling ringkas. Tak boleh kurang daripada itu, Waalaikumsalam, tak boleh. Dari segi adabnya tidak. Seperti mana yang ditulis ataupun Allah mengajar kita akhlak. Jadi kita perlu jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kalau ada orang yang bagi salam panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi kita pun kena jawab panjang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena jawab panjang. Sama. Jadi kalau nak jawab lebih baik macam mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Panjang. Supaya, aku dah bagi salam panjang, dia jawab lagi panjang. Jadi yang tu je lah. So tak ada dah yang bagi salam yang lebih panjang daripada tu. Jadi apa yang kita boleh nampak dari segi Islam mengajar kita adalah dengan kita memberikan salam kepada manusia yang lain ni adalah kita mendoakan sahabat kita, mendoakan saudara kita. Masya Allah. Dengan perkataan yang pendek, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Maksudnya kamu sejahteralah kamu. Sejahteralah kamu. Assalamualaikum. Jadi kita pula jawab Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga, dan kesejahteraan ke atas kamu juga, warahmatullah, dan rahmat kepadamu. Lebih lagi kita doakan ni. Jadi bila orang doakan kita doakan lagi baik. Sebab itulah dalam bahasa Arab ni kita banyakkan doa. Dia memang ucapan-ucapan ni banyakkan. Jazakallahu khairan katsira, semoga Allah menganjari kamu dengan sebanyaknya ganjaran. Maksudnya ganjaran apa yang kita doakan? Ganjaran pahala lah Allah bagi kepada dia. Itu. Macam ni? Saya jawab wa iyyakum, dan kepada kamu juga. Wa iyyakum, dan kepada kamu juga. Jadi kalau kita dengar jazakallahu khairan katsira, kita kata wa iyyaka ataupun wa iyyakum. Kenapa saya gunakan wa iyyakum? Kum ni adalah untuk ramai. Contoh kita bagi salaman, Assalamualaikum. Tapi kenapa kita kalau untuk seorang lelaki dia ada Assalamualaikum, dia adalah untuk ka. Tapi kenapa kita guna kum? Sebab kalau kum tu adalah tanda kita nak menghormati seorang itu. Assalamualaikum. Jadi saya boleh kata wa iyyaka. Tapi kalau orang yang lebih berumur daripada saya, orang yang lebih berilmu daripada saya, kita nak lambang untuk kita nak menghormati dia, kita gunakan dhamir antum, ramai. Waalaikumsalam ataupun wa iyyakum. Dia kata kat saya jazakallahu khairan, jadi saya kata wa iyyakum. Kalau dia seorang pun kita boleh kata jazakumullahu khairan.
Kita nak ramai-ramai, yang maksudnya kita gunakan ramai, sirah ramai kepada dia, sebab dengan sebabnya adalah untuk kita nak menghormati dan memuliakan dia. Itu yang lecturer saya ajar. Dia kata jangan kita gunakan anta, awak, kepada seorang yang lebih alim, tapi kita gunakan antum. Maksudnya dia adalah satu panggilan yang standard, yang hebat, yang tanda kita menghormati dan memuliakan dia. Itu antara salah satu contoh dalam Al-Quran. Jadi lepas ni kalau ada orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang bagi salam pun janganlah selalu bagi salam panjang-panjang. Udah punya semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab pula Waalaikumsalam. Tak kena tu. Biarlah kita bagi salam dengan pendek. Jadi orang yang menjawab tu dengan kalau nak jawab pendek pun dah sama, dia dah sama par. Kalau kita nak jawab lagi baik, itu adalah yang terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya tambah tu, wa maghfiratuhu, dan keampunan kepada kamu. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh, dan syurga ridwanlah bagi kamu. Panjang sebenarnya. Panjang. Jadi kita boleh berikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara kita semua. Itulah fungsi dalam Islam, iaitu doa. Kita kena banyakkan doa. Dan salah satu doa juga adalah kalimah taibah, perkataan yang baik. Jadi banyak sebenarnya. Nampak tak warna-warni ni? Nampak kan? Banyak kan? Banyak kan? Jadi tak sabar kalau kita nak pergi satu persatu. Tapi biarkan dulu. Saya ambil satu je hari ni. Yang disebut wa idza hayyitum bi tahayyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Dalam surah An-Nisa, dan surah An-Nisa 87. Dalam surah An-Nisa 87, Allah menyebut, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Nampak tak? Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung setiap sesuatu. Lebih baik daripadanya. Kalau tak boleh, balaslah dengan yang paling sama dengan dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Okey, selesai. Itu dari segi pembukaan mukadimah kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi kita akan teruskan lagi kelas pengajaran kita pada malam ni dengan satu doa yang temanya lebih kurang sama macam yang minggu lepas. Kan kita dah baca dah Rabbi syrah li, yang dia boleh tukar kepada Rabbi syrah lana sebagainya. Tapi yang pada malam ni dia untuk doa yang pertama ni sikit ni. Doa ni adalah yang mana ketika mana di dalam syurga, suasana di dalam syurga. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini dalam surah Taha ayat yang ke-114 ni, dia punya ayat dia panjang. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la taj'al bil Qur'an min qabl an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang benar pada segalanya, dan janganlah engkau, yakni wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Jadi maksudnya dalam Rasulullah SAW membaca Al-Quran bersama dengan Jibril, dan Rasulullah sangat tak sabar menunggu, sangat tenang apabila mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana dibacakan, Jibril membacakan Quran kepada Rasulullah dan ditegur supaya tidak tergesa-gesa. Jadi dalam masa yang sama, dalam kita pun juga, apabila nak baca Quran, jangan tergesa-gesa, jangan laju-laju, biarlah tartil, perlahan-lahan, dengan tajwid, dengan makhraj yang betul. Nak laju-laju nak pergi mana? Nak kerja apa? Perlahan-lahan, supaya kita betul, kita punya makhraj kita punya sebutan kita punya tajwid kita cantik, betul dan sebagainya.
Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Ini ayat yang penuhnya. Tapi dia punya doa tu adalah wa qur rabbi zidni ilma. Ada yang ditambahkan lagi, warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Zidni ni asal perkataannya adalah perkataan zada. Zada yazidu. Ada tak dengar nama orang Yazid? Ada kan? Yazid kan? Yazid ni maksud tambah. Menambah. Tambah. Dia suka tambah. Yazid kan? Yazid. Sekarang Michael, Daniel. Daniel kan? Sekarang nama lain sikit. Kalau macam dulu ada sikit nama-nama yang Ramli kan. Tapi kebanyakannya nama-nama yang mak ayah ataupun atuk nenek kita dapatkan pada waktu itu adalah kebanyakannya kalimah bahasa Arab. Kebanyakannya perkataannya adalah kalimah bahasa Arab. Tapi yang sekarang-sekarang ni nama panjang sebagainya. Tapi tak apalah, itu nama. Tapi yang paling penting, nama itu adalah perlu diberikan dengan nama yang baik. Tak boleh dengan nama yang tak apa nak elok. Ada orang suka sangat, Dauratul Miyah. Namanya Dauratul Miyah. Dia namakan anak dia Dauratul Miyah. Dauratul Miyah tak boleh dia namakan. Daurat maksudnya satu tempat, Miyah tu air. Jadi kalau tempat yang air ni maksudnya apa? Bilik air. Tak boleh. Nama macam sedap, Dauratul Miyah. Tapi tak boleh. Maksudnya dia itu adalah bilik air, tempat air. Tak boleh. Kita tukar nama lain. Bunyi macam sedap, ya Allah. Tapi maksudnya tak elok. Bilik air punya. Jadi itu adalah satu perkataan zidni. Jadi kalau kita nak tukarkan kepada kami, apa dia? Zidna. Rabbi zidna. Rabbi zidna. Jadi kita akan tukarkan dekat sini. Kalau kita doa ramai-ramai, kita akan tukarkan kepada na. Rabbi zidna. Rabbi zidna. Jadi dia akan jadi Rabbi zidna. Sini satu di bawah. Zidna. Ya Tuhanku, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni penting. Daripada kecil sampai besar, kita kena ada ilmu pengetahuan. Sampai bila-bila pun kita akan belajar. Dalam hadis Rasulullah sebut, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan, minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat. Sampai liang lahat tu baru kita berhenti kita punya menuntut ilmu. Kalau tak, masih lagi. Jadi dekat depan saya ni, masya-Allah, ada yang banyak yang berumur lebih jauh daripada saya. Saya rasa kagum sebenarnya. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan masih lagi nak menuntut ilmu tu. Saya tak tahulah, kalau sampai umur macam ni tak tahulah, mungkin ada dekat rumah ke macam mana. Jadi penting untuk kita menuntut ilmu. Macam mana? Ya, mungkin ada yang orang berpendapat begitu, yang mana mengatakan, Ustaz, umur kami ni, umur pakcik-pakcik ni dah lanjut, dah lambat. Tapi dalam menuntut ilmu tiada istilah lambat ataupun cepat. Cumanya kapasiti minda kita ni terhad. Yang paling baik adalah waktu kecil, waktu ketika kecil tu, iaitu dia punya akalnya sangat cerdas. Dan mula matang pada umur lebih kurang 20 sehingga ke 40 tahun dan sebagainya. Selepas itu barulah dia akan mula-mula susut dan sebagainya. Tapi tak apa, tak ada masalah. Yang paling penting adalah kita hiasi kita punya akal kita dengan ilmu. Sebab Allah dah anugerahkan kita punya akal kita ni unlimited storage. Kalau kita nak beli phone, sekarang ni iPhone 16 latest. Siap ada boleh tekan-tekan lagi semua ni. Ada orang nak ambil 128, ada orang nak ambil 256, ada orang nak ambil 1 tera, ada yang 2 tera. Tapi otak ataupun akal kita yang Allah berikan kepada kita ni unlimited storage. Tak ada kata, nak kena ingat lagi, nak kena ingat lagi. Tak boleh Tak. Kalau kita fikir macam tu, maksudnya kita dah limitkan akal yang Allah telah berikan. Maksudnya akal kita unlimited. Banyak benda yang kita boleh ingat sebenarnya. Lagi orang perempuan, banyak benda dia ingat.
Kalau orang lelaki suruh pergi kedai, Allah, dah lupa dah. Kau pula. So boleh apa tadi? So boleh apa tadi? Oh, terlupa lah. Dia kena list kalau orang lelaki. Sebab orang lelaki dia banyak pandang benda-benda yang ke depan. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Itu orang lelaki sebab dia pemimpin. Dia adalah ketua dalam keluarga. Dia tak fikir benda-benda kecil-kecil ni. Kecil-kecil ni adalah kebanyakannya orang perempuan. Sebab itulah dia melengkapi antara satu sama lain. Ada orang yang fikir benda-benda kecil, ada orang yang fikir benda-benda yang besar. Rumah dia macam mana, kenderaan dan sebagainya. Itu orang lelaki biasanya. Tapi kalau orang perempuan fikir pasal family, macam mana dengan barang-barang dekat rumah sebagainya. Gitulah. Jadi itu adalah benda-benda yang Allah lengkapkan antara suami dan isteri. Baik. Seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Ini adalah doa yang disebut ataupun diungkapkan baginda Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengatakan bahawa, Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Nabi Zakaria ni nak waris untuk menyambung kerja-kerjanya. Tapi dalam masa sama, isteri Nabi Yahya ini adalah seorang yang perempuan tua. Kalau ikutkan logik kita, dah memang tak boleh nak melahirkan anak dah. Digunakan perkataan imra'ah dalam bahasa, dalam Al-Quran dipanggil imra'ah. Imra'ah ni maksudnya orang-orang perempuan yang dah berumur, imra'ah. Tapi kalau gunakan perkataan zaujah ni maksudnya isteri yang mana sempurna, yang mana masih lagi boleh melahirkan anak. Tapi kalau imra'ah maksudnya perempuan yang dah berumur, yang tidak boleh melahirkan zuriat. Akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan seorang anak yang bernama Yahya kepada Nabi Zakaria. Jom kita tengok doa ni. Rabbi la tadharni. Tadharni adalah janganlah engkau membiarkan aku seorang diri. Ni Rabbi la tadharni fardan. Rabbi la tadharni fardan. Tadharni fardan wa anta. Lepas tu teruskan beritahu wa anta, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Kalau tak ada manusia pun dekat dalam dunia ni, Allah adalah sebaik-baik pewaris. Allah menciptakan bumi, langit, dunia, semuanya. Kalau tak ada waris pun tak apa. Allah adalah sebaik-baik waris. Itu sebenarnya wa anta khairul warisin. Itu maksudnya wa anta khairul warisin. Wa anta khairul warisin. Tapi ini adalah Rabbi la tadharni fardan. Ini doa ni adalah doa yang mana bagi orang-orang yang dah lama berkahwin tapi belum lagi dikurniakan zuriat. Jadi sangat disunnahkan untuk membaca doa ni. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Jadi ramai ada juga yang kahwin lama dah tapi belum lagi dikurniakan, Allah belum memberikan rezeki kepadanya, cahaya mata. Jadi jangan putus harapan untuk kita banyakkan doa Nabi Zakaria ini. Moga-moga Allah memberikan juga kepada kita semua, insya-Allah.